Awak sekarang duduk kat mana? Rumah? Saya kerja, Ustaz. Oh, sekarang ni tengah kerja? Iya. Macam mana nak buat kelas? Boleh kah? Um, Bolehlah juga. Awak, okey, untuk makluman awak, kelas, awak kena attend tau. Kalau awak tak attend, awak kena tangguh SEM nanti. Oh, okey. Nah, boleh? Boleh. Awak kerja sampai pukul apa? Sampai jam 9. Oh, lama, setiap hari? Iya. Kalau diikutkan, tak boleh bekerja tau. Oh, okey. Tak apa. Tapi tak ganggu awak ah. Tidak, okey, Ustaz. Okey, mapping. Untuk pengetahuan awak, so setiap hari, sekejap, saya share dekat awak. Okey, awak nampak saya punya ni? Nampak. Okey, apa yang awak nampak? Awak cerita kat saya. Ustaz mengajar pengajian am. Lepas tu ada kelas setiap hari Selasa jam 2 hingga 4 petang. Okey. Ustaz yang ajar ini pengajian moral di IKMJB. Okey. So, untuk subjek awak, nama kod subjek dia DUN 10062. Kemudian asas pengajian moral, nama topik dia, program awak adalah program DJS. Diploma Gas. Okey. Sekejap Okey. Hello. Kena tunggu KJ dia dulu. Sebab Cik Zabihin, nanti dulu. Sebab Cik Zabihin nak bincang dengan KJ dia dulu. Takut KJ dia tak boleh nak mengajar. Tapi setakat yang call tadi, Abah Halim call dekat saya, ni dia akan terima lah. Cuma official dia, siapa dia? Okey, jadual setakat ni kita proceed. Kita proceed jadual dulu sebab kita apa-apa kena tunggu KJ dia datang dulu sebab Cik Zabihin akan bincang dengan KJ dia dulu. Sekiranya apa nama KJ dia akan ambil ES tu semua. Jadi Cik Zabi minta CA tu kita kena ambil. Okey, sebenarnya saya cadang sebenarnya saya cadang supaya ES tu orang jalan dulu sampai habis SEM. Cuma benda tu dia hanging, dia kipas dia jalan dulu. Sekarang ni benda tu dia hang sebab apa-apa kena tunggu KJ dia naik dulu sebab Cik Zabi akan bincang KJ dia dulu. Sebab saya dia apa-apa kena tunggu Cik Zabi bincang dengan KJ dia nanti. Jangan accept lagi selagi tak ada keputusan daripada Cik Zabi. Kita tunggu 16 bulan ni KJ dia naik. Tak sebab dia bawa ni tu, bawa ECA pula, anda bawa ECA tu sebab ECA akan pula tu. Tadi daripada Abah Halim takut dia tak boleh nak bawa. So, jadi ECA kata tak apa, kita akan bincang, kita akan maklum dia dengan bincang dengan dia lah. Dia boleh bawa. Kita tak tahu background dia macam mana. Itu isu dia. Dia mekanikal banyak. Okey, nanti dulu. Sebab benda ni, Cik Zabihin akan bincang dengan dia. Sebab dia tak ada keputusan putus tadi tu. Cik Zabihin kata, okey, apa nama tunggu dia naik, sekiranya dia ambil, okey, ES akan dipulang balik kepada program. Tu.
Tak, dalam masa ni, dalam minggu depan keputusan dia. 16. Tu. Sebab apa-apa tadi saya memang dah bangkitkan cucu ni. Tapi benda ni keputusan dia atas Tik Syabin lah nanti. Kan? Tu cerita dia. Tapi selagi tak ada putus apa-apa, jangan ubah jadual. Tu. Sign. Okay. RM6 lebih. Saya tengok dulu. Nanti saya buka. Okay. Yang BDR tu nak cerita panjang tu sebenarnya. Sebab apa-apa pun BDR tu kena tunggu Syabin buat borang dulu. Nanti cikgu masih ikut jadual. Saya tak pasti bila. Cuma Syabin kita dia akan share, nanti nanti keputusan akan ditentukan oleh pengurusan. Tu. Okay. Okay, sorry. Okay, sorry. Ada orang call saya pula. Okay, kita tengok balik. Kita ulang balik. Okay, subjek yang awak ambil pada SEM ni sehingga bulan April adalah DUN 10062, Asas Pengajian Moral. Program DJS tu program awak. Okay? Okay. Pengajar dia adalah saya sendiri. Ketua Jabatan Pengajar Am. Ustaz Nur Amin, saya ni Zainal, Ketua Jabatan Pengajar Am. So, kelas awak akan berlangsung pada setiap hari Selasa. Boleh faham? Okay. 2 hingga petang, 2 jam. Okay. Cuma saya nak tanya awak, kalau awak kerja, macam mana awak nak cantik-cantik semua nanti? Waktu belajar? Apa Ustaz? Nanti nanti awak nak periksa apa semua, awak ada tugasan apa semua nak kena buat. Saya print yang Ustaz bagi tu. Itu modul. Nanti awak kena buat, ada kerja awak kena buat tau. Okay. So, ini awak punya subjek lah. Pengenalan kursus, subjek awak Asas Pengajian Moral. DUN 10062. Okay, so dalam subjek ni, dalam kursus ni, dekat IKM kita panggil kursus, kita tak panggil subjek. Okay, kursus tu adalah subjek. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, so sekarang ni dalam kursus ni, awak kena buat beberapa aktiviti untuk penilaian. Okay. Aktiviti tu adalah wajib sebab dia ada markah. Okay. Yang pertama awak kena buat pembentangan. Nanti topik saya akan bagi. Tapi kalau ikut dalam arahan tu dia suruh buat forum. Sekarang ni masalahnya awak seorang. Nak buat forum macam mana? So awak kena buat pembentangan seolah-olahnya macam awak awak berceramah lah, senang cerita. Okay, boleh. Kemudian laporan bertulis. Awak kena buat assignment, laporan bertulis. Kemudian penghasilan bahan 30. Ini adalah awak kena buat video berkaitan topik yang saya akan bagi nanti. Okay, boleh. Awak pandai tak buat video ni? Pandai. Betul? Ya, betul. Saya pandai. Awak belajar mana? Awak belajar kat mana? Saya ada kursus Microsoft. Oh, bagus. Ya. Okey, kemudian ujian bertulis. Ni adalah ujian. Ujian nanti saya akan bagi secara online. Awak kena jawab semua ujian-ujian tersebut. Boleh? Boleh. Okey, semua pembentangan 30, laporan bertulis 30, penghasilan bahan 30, ujian bertulis 10. Jadi total dia adalah 100. Okey? Okey. Okey, untuk pengetahuan awak, so sesi kelas dengan awak ni saya buat, saya rekodkan.
So dia di save lah sesi ni. Jadi nanti kalau saya akan share link dengan awak nanti, kalau awak nak tengok balik ke apa semua, awak boleh buka kat situ awak tengok. Ha? Okey, Ustaz. Sesi ulang ingat awak lah untuk awak berani apa semua nanti. Jadi malam-malam nanti awak boleh ulang tengok. Okey? Untuk ujian dan sebagainya. Okey. Awak sihat ke? Sehat. Ya. Ya. Kelar dengan saya nak ceria-ceria tak nak susah hati. Okey, Ustaz. Boleh. Okey, ni tak ganggu awak Bos awak tak marah ke? Tidak, okey saja. Okey saja. Ya. Awak pandai cakap Cina? Pandai. Ya. Okey, sebelum tu saya nak tanya awak boleh? Boleh. Awak agama apa? Kristian. Kristian apa? Awak Kristian apa? Kristian saja, Ustaz. Oh, Kristian saja. Dia ada Ortodok, dia ada Protestan. Kristian SIB. Oh, itu mirip ke mana tu? Dia ke mana tu? Ortodok ke, Protestan ke? Saya pun tak pernah nak tahu. Saya nak belajar dengan awak ni. Tu saya tanya awak. Saya tahu, Ustaz. Saya tahu itu saja. Itu saja. Awak dah pergi gereja tak? Pergi gereja hari apa? Hari Ahad. Awak punya hari Ahad? Ya. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak belajar tentang moral lah. Okey. Sebelum masuk sesi pengajaran, okey, ni pengenalan subjek semua saya dah ceritakan kepada awak. Okey. Pengenalan subjek semua saya dah cerita kepada awak. Awak nampak saya punya PowerPoint? Nampak. Okey. Sekarang ni sebelum kita masuk, awak tengok video boleh? Ya, boleh. Boleh Ya. Iya, dia tahu. Iya.
Okey. Mapping. Usuk Khoi? Ya, Awak kerja Ustaz. kat mana ni? Hah? Awak kerja kat mana? Petronas. Oh. Okey. So daripada video tadi apa yang awak dapat? Dia mencuri. Ha? Dia mencuri. Lagi? Terus kawan dia tolong dia. Okey, lagi apa pengajaran baik yang awak dapat daripada video tersebut? Dia mencuri bersebab. Bersebab. Okey, sebab apa dia mencuri? Sebab dia lapar. Okey. So, apa pengajaran dia awak dapat daripada video tersebut? Ha, Jangan mencuri. jangan mencuri. Lagi? Karma di mana-mana. Karma di mana-mana. Macam mana? Instant karma. Okey. Lagi? Itu je Ustaz. Itu je. Okey, kalau kamu tengok daripada video tersebut tadi dia tunjuk tentang perbuatan baik dengan tak baik lah. Kan? Betul? Hello? Dia tunjuk apa tadi video tadi dia cerita? Dia tunjuk perbuatan baik dengan tak baik, betul? Ya, betul. Betul lah? Okey, so daripada video tersebut kamu tengok, so boleh tengoklah akibat kalau dia ni macam mana. Kan? So dalam tu ada perbuatan antaranya kawan dia tolong dia kenangkan salah-salah laku dia yang lama. Kan? So karma untuk dia. Pengajaran balik untuk dia, balasan. Jadi hari ni kita nak belajar adalah tentang perkara-perkara tersebut. Okey. Benda yang kita nak belajar hari ni adalah konsep asas moral. Kamu nak jadi yang macam dalam video tadi tu, boleh bantu orang, dia sedar balik, dia ni dengan kawan-kawan dia balik apa semua. So kamu nak kena tahu tentang asas-asas yang ada dalam subjek moral kamu. Okey. Apa yang pertama yang awak nampak dekat PowerPoint? Dia ambil tu makanan terus dia bawa lari. Dia Ni yang PowerPoint seterusnya awak nampak tak? Apa tu Ustaz? PowerPoint saya, dekat slide saya tu awak nampak? Kenapa? Slide saya awak nampak tak? Saya Nampak. share slide. Okey, apa yang dia tulis tu? Oh, moral, etika dan akhlak. Okey, yang pertama awak kena belajar moral, etika dan akhlak. Ada 3 benda dekat situ. Okey, yang kedua? Konsep baik, benar dan patuh. Konsep baik, benar dan patut. Yang ketiga? Mapping. Pernyataan normatif dan deskriptif. Pernyataan normatif dan deskriptif. Okey, so 3 elemen ni awak kena tahu dalam pertemuan kali ni. Kita akan belajar benda ni. Okey. So kita tengok yang pertama, moral, etika dan akhlak. Okey, menurut pengetahuan awak yang sedia ada. Okey, Penny. Penny. Apa nama? Mapping. Ya. Awak nama pendek awak, ayah awak panggil apa?
N. Ha? N. N. Ya. Okey, N. Okey, so kita tengok bahagian yang pertama. Kalau ikut pengetahuan awak yang sedia ada, yang awak dah belajar sebelum-sebelum ni, dengan pengetahuan awak, dengan pengalaman awak, apa awak faham tentang moral? Moral berkait rapat dengan ajaran agama kita masing-masing. Okey. Contoh? Contoh apa? 10. 40 boleh wear? Boleh wear? Okay. Diesel ka petrol? Diesel ka petrol? N. Ya. Dah selesai belum? Iya. Diesel petrol. Thank you. Apa Ustaz? Dah selesai belum? Mau cashier? Oh. Thank you. Ya, sudah. Okey. Nanti awak kena ni waktu kelas. Payah kau kalau macam ni. Okey, Ustaz. Okey. So apa lagi yang awak dapat pengetahuan awak tentang moral? Benda-benda bagus lah begitu. Benda-benda bagus? Ya. Okey. Okey, kamu tengok dekat sini pernyataan dia, definisi berkaitan dengan moral. So yang pertama dia kata apa? Perkataan moral berasal daripada perkataan mores. Mores tu bahasa apa? Yunani. Bahasa Yunani. Yunani ni awak tahu duduk kat mana? Sekarang ni orang panggil apa Yunani? Israel. Bukan Israel. Yunani ni adalah satu negeri ataupun negara, sekarang ni kita panggil Greece. Great. Boleh. Sebelah dengan Turki, berdekatan, dia di bawah benua Eropah. Okay. So mores ni diambil daripada bahasa Yunani. Sekarang ni kita panggil Greek. Ya. Okey. Yang membawa erti tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Seperti awak yang cerita tadilah, benda-benda yang baik dalam masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan, dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tata hukum, tata susila, tata tertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Okey. Apa yang awak faham tentang ni? Apa tu Ustaz? Apa yang awak faham daripada saya baca tadi tu? Maksud moral. Sekejap Pak Ustaz. Ustaz boleh tunda kah kelas? Tunda bila? Jam 9. Jam 8. Saya ada kelas lain malam ni. Jam 8 boleh kah Ustaz? Saya ada kelas lain malam ni. Ustaz Chen saya anulah not saja. Nanti saya belajar sendiri. Tak boleh, nanti saya nak kena tunjuk bukti.
Susah. Hah? Saya nak kena Oh, tunjuk bukti. Dia, siapa? Banyak customer ke? Iya. Di situ dulu tulis dulu. Tulis kerja Pak. Tulis kerja pada masalah sistem, sorry ya. Okey. Dah selesai belum? Okey, Mimpin, tak apalah. Saya teruskan. Malam ni awak tengok video saya balik lah. Sebab malam ni saya ada kelas lain pula. Okey, moral, perkataan moral berasal daripada perkataan mores, iaitu bahasa Yunani yang bawa erti tingkah laku yang sejajar dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Oleh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berbaik, berkait dengan beberapa peraturan seperti tata hukum, tata susila, tata tertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang dimaksudkan. Okey, moral ni adalah tingkah laku yang baik sejajar dengan tata susila masyarakat. So dia mengikut norma-norma masyarakat. Kalau kamu di sebelah Sarawak mengikut belah sana lah, dengan keturunan apa nama ibu kamu, dengan keturunan ayah kamu. So dia selaras dengan tata syariah masyarakat. Kemudian juga dia adalah selaras dengan tata hukum, tata tertib, nilai tradisi, kepercayaan undang-undang. Sekarang ni kalau kamu di sana mengikut undang-undang negeri. Selain daripada undang-undang negeri adalah undang-undang negara. Contoh, kamu naik motor, lampu merah kamu kena berhenti kenderaan. Kamu naik kenderaan, lampu merah kamu kena berhenti, lampu kuning bersedia, lampu hijau boleh berjalan. Itu adalah moral. Maksudnya kamu mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh undang dalam negara. Dan juga selain daripada itu, kamu kena ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam masyarakat. Masyarakat kamu. Dalam agama kamu. Itu. Kamu kena mengikut. Itu. Sebab tu dia tulis kepercayaan. Itu. Selain daripada itu, secara etimologi, istilah moral berasal daripada bahasa Latin mos. Moris, adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku dan kelakuan. Senang cerita, semua benda ni adalah berkait rapat dengan benda-benda perlakuan-perlakuan tingkah laku yang baik. Okey, seterusnya kita pergi yang kedua, etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, kewajipan moral, sikap moral,
tanggungjawab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada suatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya. Ini dipanggil terma dan syarat. Ada tu peraturan-peraturan yang kita nak kena ikut. Etika ni, contoh etika kamu bekerja di Petronas. Contoh kamu bekerja di Petronas, kamu kena pakailah pakaian-pakaian ditetapkan, etika-etika pakaian ditetapkan oleh company Petronas kamu. Lepas tu datang kerja pukul berapa, itu dia panggil etika. Jadi dia nak lebih kurang dengan konsep moral juga. Jadi pendek cerita, moral, etika dan akhlak ni benda yang lebih kurang sama. Cuma etika ni dia khusus kepada etika-etika yang ditetapkan oleh kumpulan ataupun persatuan yang kamu join. Kalau dalam masyarakat, etika-etika dalam masyarakat kamu lah. Kalau dalam negara, etika-etika dalam negara. Contoh etika berpakaian, kamu dalam masyarakat, etika berpakaian, etika berbahasa dengan orang tua-tua dan sebagainya. Tu. Kemudian seterusnya, akhlak. Akhlak ni merupakan perlakuan baik dan budi pekerti seorang. Akhlak dianggap sebagai tingkah laku seorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan jiwa atau sifatnya yang baik. Akhlak Islamiah dikaitkan dengan konsep khusyatullah yang maksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran Allah. Okey, pendek cerita, akhlak ni dia adalah satu garis panduan yang ditetapkan dalam agama untuk tingkah laku juga. So kalau dalam agama Islam, akhlak ni adalah mengikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Contoh kamu tengok dekat sini, kalau agama Islam, arak itu adalah tidak dibenarkan. Kalau buat benda tu adalah haram. Kalau dalam agama kamu mungkinlah tentang penghormatan ibu bapa, hubungan antara lelaki dan perempuan, kena berkahwin, belum berkahwin, lepas tu hukuman bagi bunuh-membunuh, tu. Itu dalam agama kamu ada juga garis-garis panduan dosa, pahala apa semua tu yang berkaitan dengan akhlak. Okey. Senang cerita, akhlak ni adalah daripada agama. Okey, seterusnya kita tengok konsep baik, benar dan patut. Konsep baik, benar dan patut. Baik bermaksud memberi faedah atau bagus apabila menggunakannya. Ia merujuk kepada perasaan dalaman individu terhadap suatu yang telah digunakan. Makna baik secara fizikal, alat yang banyak faedah dan kepuasan diri segi kegunaan. Kepuasan diri memuaskan hati pengguna dari segi rupa, mutu, kecekapan dan sebagainya. Kelakuan gerak-geri yang ditunjukkan sesuai atau tepat dan memberi sokongan atau persetujuan. Maksudnya tingkah laku yang awak buat tu berdasarkan moral, etika dan juga akhlak tadi tu, awak mesti mendatangkan faedah kepada orang lain. Faedah yang baik, faedah yang bagus, yang bermanfaat kepada orang lain. Contoh, awak bantu orang tua melintas jalan, awak bantu rakan-rakan awak dalam pelajaran, ataupun awak mendengar luahan-luahan daripada kawan-kawan awak yang bermasalah, awak bagi nasihat-nasihat yang baik. Dia mendatangkan faedah yang baik kepada kawan awak. Okey, itu maksud daripada konsep baik. Boleh memberikan faedah. Jadi faedah baik kepada kawan dan juga diri kamu juga. Faedah baik pada diri kamu, contohnya awak bekerja. Kerja tu tujuan untuk apa? Untuk ekonomi diri, untuk bantu keluarga. Itu faedah yang baik. Memberi faedah yang baik, benda yang baik. Benda yang tak baik ni yang memang ditegah lah dalam moral. Dan perlakuan yang tak baik tu adalah perkara yang orang panggil tidak bermoral, tidak ada etika, tidak berakhlak. Contoh mencuri. Walaupun faedahnya baik bagi kamu, tapi perbuatan terbaik dia tak baik. Jadi kita tak boleh nak buat benda tu sebab dia ada undang-undang etika dan sebagainya. Okey, seterusnya benar. Benar maksud betul
dan mengandungi ciri-ciri penjelasan nilai, mempunyai fakta-fakta, sebab-sebab dan bukti-bukti yang sah atau diterima oleh majoriti. Nah, benda yang betul. Contoh kamu belajar, apa tujuan kamu belajar? Nilai dia apa? Nilai dia adalah untuk meningkatkan tahap ilmu dalam diri kamu untuk boleh mendapat pekerjaan yang lebih baik, untuk mendapat sijil. Itu nilai dia. Nilai ni ada dua, baik tak baik. Kalau dalam agama dosa pahala. Itu nilai. Maksudnya memberi nilai yang benar, nilai yang baik kepada kamu. Dan juga ke sekeliling kamu. Baik pada keluarga, baik pada masyarakat kamu, baik pada kawan-kawan kamu. Dan juga mempunyai sebab-sebab, bukti-bukti. Kenapa kamu bekerja? Sebab dia membantu keluarga. Kenapa kamu belajar? Sebabnya nak upgrade diri. Sebab nak dapat sijil. Ada sebab-sebab dia, ada bukti dia dan sebagainya. Itu. Kalau kamu tengok kat sini, perkataan benar boleh dilihat dari segi kebenaran mutlak kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Kalau kamu percaya kepada Jesus, kenapa percaya kepada tu? Sebab ada bukti-bukti dia yang kita baca dalam kitab. Contoh kamu dalam kitab Bible lah. Kan? Dalam tu ada menceritakan tentang Jesus, apa semua. Kalau saya dalam agama Islam, dalam Al-Quran, tentang ketuhanan, tentang kenabian, apa semua. So ada bukti-bukti dia, ada hujah-hujah dia. Kebenaran secara saintifik, suatu kebenaran yang boleh dibuktikan dengan fakta. Contohnya orang buat sains tentang COVID. Macam mana orang boleh kata penyakit COVID ni melalui virus, corona virus? Sebab ada bukti-bukti daripada sains, bentuk virus dan sebagainya, orang boleh tengok, orang boleh nampak. So mencari kebenaran, itu benda yang benar. Dibuktikan dalam bentuk sains ataupun fakta. Kebenaran secara relatif pada suatu situasi tertentu benar wujud secara relatif dan bukan mutlak seperti yang terdapat dalam pantang larang dan peraturan adat. Ini kalau dalam adat kamu mungkin banyak, dalam masyarakat kamu mungkin ada banyak. Kalau kat tempat saya ni banyak, antaranya jangan duduk, adalah adat-adat bersalaman dengan orang tua, berjalan bongkok apabila lalu depan orang tua, jangan menyampuk orang tua bercakap. Itu itu antara adat-adat yang ditetapkan relatif, maksudnya tak boleh dibuktikan dengan saintifik. Dia bukan kebenaran mutlak. Ataupun kita tengok ada dalam masyarakat kita kata, kalau macam tempat saya ni, orang kata duduk di anak dara, duduk dekat pintu, orang lambat jodoh, contoh. Itu benda-benda relatif, tak masuk, benda yang tak boleh nak diterima oleh akal. Apa kena-mengena pula jodoh dengan duduk depan pintu? Itu jalan tak hentak kaki, apa dia punya ni? Itu. Kemudian benda yang patut maksud seharus, mesti atau sesuai dan mempunyai unsur bertindak secara waras dan bijaksana. Fikirkan. Contoh lagi, banyak perkara yang baik serta benar tidak patut diamalkan di kalangan masyarakat kini. Apa nama kita yang kita tak boleh nak amalkan dalam masyarakat kini banding dengan dulu? Yang kita tak boleh nak buat. Contoh, sekarang ni zaman COVID. So awak tak boleh datang dekat IKM Johor Bahru sebab ada larangan-larangan yang ditetapkan untuk menyekat penularan COVID-19 ni. So kita kena buat melalui online. Benda tu yang patut kita kena buat. Walaupun sebelum ni kita boleh pergi mana-mana, boleh lintas negeri, boleh lintas negara. Tapi sekarang ni kenapa tak boleh? Sebab ada benda yang kita nak halang. Itu dia panggil patut kita kena buat, walaupun di segi hakikatnya tak ada masalah pun. Itu. Okey. Kemudian seterusnya, pernyataan normatif dan deskriptif. Pernyataan normatif dan deskriptif. Normatif ni ada dua. Yang pertama dipanggil normatif moral. Yang kedua dipanggil normatif bukan moral. Normatif moral, pernyataan ini merupakan penegasan atau pernyataan yang menyatakan pertimbangan nilai kita seperti baik atau jahat, benar atau salah,
dan diterima atau ditolak. Contohnya berzina adalah perbuatan yang sangat keji. Normatif moral. Kita mencuri, perbuatan keji. Masyarakat tak suka. Melawan cakap orang tua, awak melawan cakap ibu ayah awak. Awak suka tak suka? Tak suka, tu dipanggil normatif moral. Dia ada pertimbangan nilai dia ada penegasan dia. Itu dipanggil pernyataan normatif. Norma. Bila sebut norma ni satu benda yang kita kena ikut peraturan lah. Norma-norma yang sepatutnya dalam masyarakat. Kita tak boleh langgar dia. Kalau langgar, masyarakat kita akan marah pada kita. Itu. Pengguguran adalah perbuatan yang tidak normal. Orang berzina, digugurkan kandungan dia. Adalah perbuatan yang tidak normal dalam masyarakat. Itu. Kemudian bukan moral. Pernyataan ini disebut sebagai domain bukan moral. Termasuk di dalamnya ialah agama, estetika, ekonomi, intelek, kebendaan, politik dan sosial. Itu pertimbangan dia. Bukan moral ni dia berdasarkan agama, estetika, ekonomi, intelek, kebendaan, politik dan sosial. Dalam hal ini, istilah baik, buruk dan sebagainya tidak diguna pakai untuk menentukan nilai moral perbuatan ataupun watak seorang. Contohnya, ini bukan buku yang baik. Sebab tu dia kata sebagainya tidak diguna pakai untuk menentukan moral perbuatan atau watak seorang. Ada setengah orang nak baca buku komik tu dia suka, dia kata bagus, menambahkan ilmu pada dia, isi masa-masa lapang, dia suka baca. Ada setengah orang tak suka komik, dia kata komik tidak bagus. Sebab tu dia bergantung kepada seseorang. Itu. Contoh awak pakai baju pink, ada orang tak suka baju pink, dia kata baju pink ni tak lawa. Ada setengah orang pula kata lawa. Awak masak, ibu awak kata sedap, tiba-tiba bapa awak kata kurang masin. Itu dia panggil bukan moral. Normatif bukan moral. Tapi tak semestinya benda itu adalah salah. Dia mengikut pertimbangan semasa dan individu-individu tersebut. Anda tidak perlu beli kasut. Kalau kita keperluan, mestilah kita kena beli kasut. Tapi kalau tak perlu, jadi sebab itu tak perlu lagi lah beli kasut. Salah tak? Tak salah pun. Cuma benda tu dia tak melanggar moral. Cuma ada disebab-sebabkan benda lain yang ni itu keadaan dia. Antara pernyataan-pernyataan normatif yang berhubung dengan soal estetika dan agama. Saya suka membeli beg tangan yang cantik dan selesa. Ni estetika. Dia jadi hobi beli beg tangan. Dia tengok je dia beli. Dia tengok dia beli. Salah tak? Di segi normalnya tak salah pun. Di segi moral dia salah tak? Tak salah. Mungkin membazir lah kat situ. Tapi minat dia ada duit. Dan dia tak ganggu pun perbelanjaan dia, harian dia apa semua. Tapi sebab minat dia. Macam kita tengok kawan-kawan kita ada setengah dia kumpul kita mainan. Dia habiskan duit kalau setengah orang tu memancing, habiskan duit beribu-ribu untuk peralatan mancing dia. Salah tak? Tak salah. Itu dia panggil bukan moral. Langgar moral tak? Tak langgar moral pun. Itu. Menipu adalah satu dosa. Ini dalam agama. Menipu adalah satu dosa. Ini memang kita tak boleh nak buat apa. Dalam agama dia ada batas-batas dia. Norma-norma ni yang kita nak kena tahu. Menipu tu sebenarnya dalam moral, tak bermoral lah kau menipu orang. Tapi dia nak cerita kat sini, menipu tu adalah dosa. Adalah dosa, merujuk kepada agama tu. Contoh, berzina adalah dosa. Minum arak adalah dosa. Itu. Tinggi suara dengan ibu bapa adalah dosa. Itu dia punya itu dia. Okey. Seterusnya, deskriptif. Abdul Rahman Aruf menyatakan bahawa pernyataan ini bebas daripada sebarang nilai atau tiada kaitan dengan pertimbangan nilai-nilai moral. Pernyataan ini value neutral dan terdiri daripada laporan atau deskriptif. Tujuannya adalah untuk menyatakan fakta empirikal atau logikal. Contoh-contohnya dia sentiasa tidur awal. Tu deskriptif. Kereta itu berwarna biru.
berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia tak ada kaitan pun dengan pertimbangan nilai-nilai moral. Tidur awal salah tak? Tak salah. Kalau dia tidur lambat pun salah tak? Tak salah pun. Dia tak ada kaitan dengan nilai-nilai moral. Mungkin dia tidur awal, besok dia dahal. Mungkin dia letih sangat. Mungkin dia tak ada apa kerja nak buat, dia tidur awal. Dia neutral. Value dia neutral. Tak ada masalah. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Deskriptif. Dia sangat deskriptif. Tu. Kereta itu berwarna biru. Nak berwarna biru pun tak ada masalah. Nak beli warna merah pun tak ada masalah. Itu dia panggil deskriptif. Tak ada hal-hal yang boleh merosakkan nilai-nilai moral dia. Pertimbangan, tak perlu pun pertimbangan nilai moral dia. Mengikut minat dia, ada senawan minat lagu tu, ada senawan minat ini, berdasarkan pemikiran dia waktu tu. Okey, rumusan yang kita dapat, perlu mempunyai moral, etika dan akhlak. Kita nak jadi sebagai seorang manusia yang baik ni, kita kena mempunyai moral, etika dan akhlak. Yang seterusnya perlu mempunyai benda yang benar. Kita tahu benda tu benar, baik dan patut kita buat. Benar, kita pertimbang, natijah dia, faedah dia dan sebagainya. Baik ke tak baik? Benar ke tak benar kita buat? Patut ataupun tak patut? Itu. Perlu mempunyai pernyataan normatif dan deskriptif. 3 elemen ni kita kena ada dalam diri kita sekiranya kita nak menjadi manusia yang mempunyai moral yang tinggi. Ini merupakan asas dalam pengajian moral awak. Okey, cuma saya nak minta awak buat sikit latihan, nanti awak hantar dekat saya. Okey, latihan dia cari kes adat. Adat yang terdapat, cari satu adat sekolah. Satu adat yang terdapat dalam masyarakat awak. Uraikan adat tersebut mengikut asas yang terdapat dalam kursus pengajian moral. Okey. Awak buat satu macam kita kerja sikit lah. Awak buat, okey, saya bagi satu kajian kes kat awak cari adat-adat satu dalam masyarakat, satu adat dalam masyarakat awak huraikan adat tersebut mengikut asas-asas yang kita belajar tadi ni. Asas-asas pengajian moral. Asas daripada apa? Moral, etika, akhlak, benar, baik, patut, kemudian normatif dengan deskriptif. Awak huraikan berdasarkan tiga elemen tadi ni. Nak tengok budaya dalam masyarakat awak tu menepati moral. Okey. So saya pun tak nak banyak lagi. Jadi saya harap awak dapat buat benda ni, awak hantar dekat saya. Saya pun tak ada soal. Ini kerja rumah awak lah. Okey, ni hantar ke email saya.
BDI. Jom. Besok I syuting. Besok I syuting Kami mesti BDI. Baik. Oh. Ni awak kena hantar. Jadi tajuk dia saya dah bagi. So awak kena buat benda ni, buat secara ringkas. Satu muka surat pun tak apa. Cuma saya nak tengok awak faham ke tak faham apa yang saya ceritakan. Ini kemudian hantar kepada email saya. Kalau tak boleh email saya pun, WhatsApp saya pun tak apa. Buat dalam Word lah. Okay. So saya doakan awak dalam keadaan baik, sejahtera. Kerja baik-baik. Semoga sihat selalu. Okay, kita ambil kelas. Okay, selamat petang.